Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, apa-apapun isu yang berlaku di Malaysia pada ketika ini menjadi perbualan ramai orang. Terutamanya daripada penyokong-penyokong Najib Razak berkaitan Tita Edendum, dan yang terbaru, isu berkaitan dengan sandwich ham. Saudara-saudara, Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh ada menyebut ataupun ada membuat kenyataan bersuara berkaitan dengan perkara ini. Dan akhirnya ada tindakan lanjut dilakukan. Dan ramai yang memberikan kredit kepada Dr. Akmal Saleh. Saudara-saudara, berkaitan dengan dua isu yang panas pada ketika ini. Pertama, berkaitan Tita Edendum, dan yang kedua, berkaitan isu sandwich ham. Akhirnya kita menantikan, rakyat Malaysia menantikan apa kenyataan terkini ataupun pengumuman terkini daripada kerajaan. Akhirnya dalam satu kenyataan daripada salah satu menteri di dalam Kabinet Perpaduan, Fahmi Fadzil, Kabinet tak bincang isu Tita Edendum, sandwich ham. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, Kabinet belum membincangkan perintah sekatan berkaitan dengan Tita Edendum yang mengarahkan Najib Razak menghabiskan baki hukuman penjara di rumah. Nah, ini menjadi persoalan lah terutamanya kepada penyokong Najib. Mungkin ada yang tertanya-tanya, bila Najib bebas, adakah Kabinet Kerajaan hari ini menyokong untuk Najib dibebaskan ataupun tidak menyokong? Sedangkan di dalam Kabinet Perpaduan terdapat Menteri UMNO. Jadi akhirnya perkara ini kita nantikan saja apa keputusan selepas ini. Tidak dibincangkan, Kabinet tidak mengarahkan Jabatan Peguam Negara. Pada 13 Januari, Peguam Bela Najib memaklumkan bahawa AGC, Jabatan Peguam Negara, sedang mendapatkan perintah sekatan daripada Mahkamah Tinggi KL berhubung isu Tita Edendum. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi Azalina Othman berkata, tidak sepatutnya ada perintah sekatan membincangkan semakan kehakiman berkaitan Tita Edendum. Susulan itu, Naib Presiden MCA Lawrence Loh bertanya sama ada kerajaan menyembunyikan sesuatu berhubung tindakan AGC mengatakan bahawa langkah itu bertentangan dengan pendirian kerajaan sebelum ini memperjuangkan ketulusan. Sementara itu, Fahmi berkata, Kabinet juga tidak membincangkan kontroversi semasa berkaitan sandwich ham dan keju yang didakwa menggunakan logo halal tanpa pensijilan sah. Kami juga tidak dihidangkan sandwich hari ini, katanya. Kekemat baru-baru ini menjadi tumpuan kontroversi sekali lagi selepas aduan mengenai sandwich ham dan keju dijual di beberapa kedai yang mempunyai logo halal. Pengkritik telah mempersoalkan bagaimana produk ham dengan anggapan ia adalah daging babi boleh dilabel sebagai halal. Kekemat kemudian menjelaskan bahawa sandwich keluaran Shake and Bake Cafe Sendirian Berhad menggunakan ham ayam yang disahkan halal. Jadi berkaitan dengan dua isu ini, Tita Edendum dan sandwich ham, ini adalah pendirian kerajaan melalui kenyataan Fahmi. Kabinet tak bincang isu Tita Edendum, sandwich ham. Mungkin ada yang ternanti-nanti apa tindakan kerajaan. Akhirnya Kabinet setakat ini belum membincangkan berkaitan perkara ini. Jadi dengan kenyataan Fahmi Fadzil ini, adakah akan memberi impak positif ataupun impak negatif terhadap kerajaan? Apa komen Anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, ini satu tulisan berkaitan dengan hubungan di antara Bersatu dan juga PAS di dalam kepimpinan Perikatan Nasional. Walaupun sebelum ini ada berita ataupun mungkin rakyat Malaysia penyokong Perikatan Nasional, bahkan penyokong PAS dan Bersatu
yang mulai mempersoalkan kedudukan bersatu di dalam PN kerana beberapa wakil rakyat daripada Bersatu yang berpaling tada menyokong Anwar Ibrahim, menyokong kerajaan. Ada yang kata Bersatu semakin melemah. Makna kata Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri sebelum ini di dalam Kerajaan Perikatan Nasional, adakah beliau tidak lagi ada harapan untuk menjadi PM pada PRU seterusnya? Miliki pemimpin ada kriteria jadi Perdana Menteri. PAS perlu yakinkan PN, kata penganalisis. Mazlan Ali berkata, PAS perlu berusaha meyakinkan komponen PN, terutama Bersatu, supaya pemimpinnya diangkat menjadi PM. Berkaitan dengan calon Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional, sudah pasti kalau nak cakap calon PM daripada parti PAS, confirmlah nama Hadi Awang sebab beliau adalah Presiden PAS. Mungkin juga Taqiyuddin Hasan yang menjadi kepimpinan tertinggi PAS. Mungkin juga Tuan Ibrahim. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan pemilihan PM bagi Parti Gabungan Perikatan Nasional, sekiranya ada percanggahan ataupun sekiranya ada salah faham di antara kedua-dua parti, adakah mana-mana parti komponen di dalam PN akan berpaling tada sehingga menyebabkan pergaduhan besar, sehingga menyebabkan ada wakil rakyat ataupun parti komponen di dalam PN berpaling tada? Saudara-saudara, penganalisis berpandangan PAS perlu lebih berusaha meyakinkan PN, terutama Bersatu, yang pemimpin parti itu mempunyai kriteria menjadi PM. Dinyatakan seorang adunnya baru-baru ini. Adun Surah Tengku Muhammad Fakhruddin Tengku Muhammad Fauzi dipetik berkata, PAS mempunyai 4 kriteria mengetuai Putrajaya, iaitu Melayu dan Islam, mempunyai hubungan baik dengan istana, adil dan saksama, serta kreatif mencari hasil. Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia berkata, walaupun pemimpin PAS didakwa memiliki kriteria terbabit, namun dari segi kedudukannya dalam PN, parti itu perlu meyakinkan sepenuhnya pimpinan rakan komponen. Jadi saya beranggapan peluang untuk pemimpin PAS jadi Perdana Menteri agak terbuka. Tetapi pada masa sama, PAS nampaknya belum meyakinkan pimpinan Bersatu. Perlu lebih usaha untuk yakinkan, katanya kepada FMT. Menurutnya ini kerana ramai pemimpin PN dari Bersatu yang turut bercita-cita untuk menjadi PM. Seperti pengerusi PN Muhyiddin Yassin, selain timbalan Presiden Hamzah Zainuddin selaku pemimpin berpotensi. November tahun lalu, beberapa pemimpin PN saling berbalas kenyataan berhubung poster boy daripada PN atau calon komponen itu sebagai Perdana Menteri pada PRU 16. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, PAS ketika ini yang memiliki 43 kerusi parlimen, iaitu terbesar dalam PN berbanding 31 dimenangi Bersatu pada PRU 15, namun berkurangan kepada 25 selepas 6 wakil rakyatnya menyokong Perdana Menteri Anwar. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda?